Sewaktu berlangsungnya Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 hingga 1945, berlaku satu pertempuran unik melibatkan Jerman, Britain dan Perancis. Ia dipanggil Battle of Blitzkrieg. Blitzkrieg dalam bahasa Jerman bermaksud perang kilat. Blitzkrieg menunjukkan tiga aspek taktikal yang menjadi nadi kekuatan tentera Jerman ketika itu: pesawat penggempur Luftwaffe, pesawat pengembang Stuka dan infanteri serta kereta kebal yang memiliki prestasi luar biasa. Selepas tewas dalam Perang Dunia Pertama, rakyat Jerman berasa begitu terhina, lebih-lebih lagi apabila Jerman terpaksa menandatangani perjanjian Treaty of Versailles pada 28 Jun 1919. Perjanjian yang seolah-olah membuktikan bahawa Jerman yang bersalah dalam perang tersebut. Bukan itu sahaja, wilayah-wilayah yang ditakluki sebelum ini terpaksa dilepaskan dan tentera Jerman dihadkan kepada 100,000 orang sahaja. Berbekalkan rasa kebencian, muncul seorang pemimpin diktator Jerman, Chancellor Adolf Hitler, dengan parti Nazinya yang dianggap ramai sebagai penyelamat rakyat Jerman. Ibarat mencurah minyak ke dalam api yang sedang marak, Hitler terus membangkitkan emosi rakyat dengan berjanji untuk mengembalikan maruah Jerman yang tercalar. Parti Nazi yang ditubuhkan pada 24 Februari 1920 mula membina pengikut yang ramai. Apa perkara pertama yang Hitler lakukan untuk kembalikan keyakinan rakyat? Beliau telah melanggar terma dalam Treaty of Versailles, iaitu dengan kembali berarak ke Rhineland pada tahun 1936 dengan 30,000 askar. Selepas itu, pada 12 Mac 1938, tentera Nazi berarak masuk ke Austria dan rakyat menyambut dengan tangan yang terbuka. Ketika ini, Pakatan Bersekutu iaitu Perancis dan Britain tidak berbuat apa-apa kerana menyangka Austria mahu menjadi sebahagian dari Jerman. Bermula dari situ, Nazi Jerman tidak berlengah lagi. Satu demi satu sempadan negara Eropah berjaya ditembusi. Dari Czechoslovakia ke Poland, Poland ke Norway, Norway ke Belanda, Belanda ke Belgium dan kemudian ke Perancis. Menurut Saul David, Profesor Sejarah Ketenteraan Universiti Buckingham, niat Hitler pada akhirnya adalah untuk membina empayar Jerman yang besar di Eropah Tengah dan Timur. Beliau hanya perlu terus mendorongnya, perlahan-lahan tetapi dengan pasti satu demi satu akan jatuh ke tangan Jerman. Setelah lama mengambil sikap tunggu dan lihat, Britain dan Perancis mengisytiharkan perang ke atas Jerman pada 3 September 1939, satu langkah yang tidak diduga Hitler. Beliau berasakan Pakatan Bersekutu tidak mahu Perang Dunia Pertama berulang. Nyata telah hanya silap. Walaupun Britain dan Perancis merupakan negara yang kuat, mereka mempunyai masalah yang sama: lambat bertindak dan mengambil dasar tunggu dan lihat. Perdana Menteri Perancis ketika itu, Paul Reynaud, sedar yang lambat laun Jerman akan mara ke Perancis selepas menguasai kawasan hutan Ardennes di Belgium. Sebelum Perancis sempat bertindak, Jerman menghampiri bandar sempadan Perancis, Sedan. Pasukan infanteri, kereta kebal dan artileri menunjukkan tahap stamina luar biasa, jauh melebihi pasukan pertahanan musuh. Hanya dalam masa 3 hari, tentera Jerman tiba di Sedan tanpa tentangan. Secara tiba-tiba, pertahanan Perancis berdepan dengan 60,000 askar Jerman bersama 22,000 kenderaan dan 850 kereta kebal. Perancis dan Britain dalam kebingungan. Bagaimana tentera Jerman mampu bergerak sepantas itu? Perancis menjangkakan Jerman memerlukan masa 2 minggu untuk ke Sedan. Namun selama 3 hari 3 malam, serangan berani Jerman tidak pernah berhenti. Hakikatnya, pasukan infanteri dan artileri Jerman memang tidak tidur selama 3 hari 3 malam ketika mara ke Sedan. Sebenarnya, Jerman memiliki senjata rahsia di sebalik prestasi tentera yang luar biasa. Pasukan infanteri, artileri dan juruterbang Jerman dibekalkan dengan Pervitin, sejenis dadah dalam kategori methamphetamine. Dadah yang kuat ini dihasilkan oleh Temmler, sebuah syarikat ubat di Berlin. Pervitin dijual secara terbuka di Jerman dan sesiapa saja boleh membelinya. Sesiapa pun boleh beli? Dah macam dalam filem P. Ramlee. Ganja. Mari tuan, mari puan. Beli ganja. Pervitin mampu melemahkan perasaan empati, menghilangkan kelesuan dan menjadikan prestasi individu luar biasa. Pasukan Panzer dan pejuang malam khususnya mengambil Pervitin kerana mereka sentiasa berhampiran musuh dan mesti kekal aktif untuk masa yang lama. Menurut pengarah BZ Norman Ohler, sebelum kempen serangan bermula pada 10 Mei 1940, ramai askar Jerman yang mengalami kemurungan dan kurang bersemangat kerana masih teringatkan kekalahan pada Perang Dunia Pertama. Namun, semuanya berubah setelah mereka diberikan Pervitin. Tambah Norman, buat pertama kali dalam sejarah, tentera tidak perlu berehat atau tidur sehingga 3 hari 3 malam.
Pervitin menjadikan seorang askar seperti pejuang robot yang langsung tidak berasa penat ketika menggempur wilayah musuh. Namun, Pervitin mempunyai kesan sampingan. Ia menjadikan seseorang itu bertindak secara melulu. Akhirnya, Jerman berarah masuk ke Paris pada 14 Jun 1940. Demi mengelakkan tarikan-tarikan di ibu kota tersebut runtuh di bom Jerman, kerajaan Perancis membiarkan saja ia ditawan tanpa sebarang tentangan. Perdana Menteri Renault diganti oleh Marshal Philippe Pétain. Pada bulan November 1940, perjanjian gencatan senjata diadakan dalam gerabak kereta api yang sama, di lokasi yang sama di Compiègne, utara Perancis, di mana asalnya Jerman menyerah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Cuma kali ini, Perancis pula diaibkan Jerman di hadapan lensa kamera. Segelintir berpendapat, Renault membuat keputusan kurang bijak kerana membiarkan saja Nazi mara ke Paris tanpa tentangan. Hakikatnya, ia sebenarnya satu tindakan yang tepat, kerana jika Paris dibom Jerman ketika itu, pelancong-pelancong dunia hari ini mungkin tidak mengenali apa itu Eiffel Tower ataupun Champs-Élysées.